Seperti ramai yang sedia maklum, e-Madani ataupun e-Tunai RM100 dah boleh mula ditebus bermula daripada 8 pagi hari Isnin ini, 4 hari bulan 12. Ramai sebenarnya yang bertanya berkaitan dengan e-Madani ataupun e-Tunai ini, siapa sebenarnya yang layak untuk memohon? Suami isteri boleh ataupun tidak? Kalau dalam rumah ada 6 orang berumur 21 tahun ke atas, semuanya boleh mohon ataupun tidak? Dan kalau katakanlah nak beli top up, boleh ataupun tidak? Dan pelbagai lagi sebenarnya persoalan yang timbul, yang mana setiap hari, setiap saat, setiap minit admin akan menjawab kepada persoalan-persoalan ini. Jadi dalam video pada kali ini, admin nak memberi penjelasan kepada persoalan-persoalan yang timbul ini agar memberi pencerahan kepada anda di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Berkaitan dengan e-Madani ataupun e-Tunai RM100, baru-baru ini telah pun diumumkan oleh Kementerian Kewangan. Penembusannya boleh mulai dilakukan bermula daripada jam 8 pagi 4 hari bulan 12 Isnin ini sehinggalah ke 20 hari bulan Februari 2024, dan penggunaannya haruslah diselesaikan sebelum berakhirnya 29 hari bulan Februari 2024. Rentetan daripada itu, ramai yang bertanya berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi. Okey, yang pertama berkaitan dengan kelayakan. Kelayakannya mudah saja sebenarnya. Semua rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas berpendapatan RM100,000 dan ke bawah, mereka ini layak untuk menebus RM100 e-Madani ataupun e-Tunai ini. Dan bukan hanya kepada penerima STR 2023. Ingat tu, tetapi penerima STR 2023 adalah sebahagian daripada penerima, tetapi penerima secara umumnya adalah mereka yang berumur 21 tahun dan ke atas berpendapatan RM100,000 dan ke bawah. Okey, penerima ini adalah berdasarkan individu, berdasarkan MyKad anda. Bermakna kalau katakanlah suami isteri kedua-duanya boleh menebus RM100 ini. Dan juga seperti persoalan yang timbul di awal video sebentar tadi, kalau katakanlah ada 6 orang dalam rumah yang berumur 21 tahun dan ke atas, pendapatan RM100,000 dan ke bawah setiap seorang mereka ini, ataupun mungkin tidak ada pendapatan langsung, bermakna sebagai contoh suri rumah, sebagai contohnya, ataupun mereka yang tidak bekerja, semua mereka ini sebenarnya boleh menebus RM100 ini. Bukan hanya mereka yang ada pendapatan saja, mereka yang tak bekerja, suri rumah juga boleh memohon menebus RM100 ini. Ingat tu. Jadi jelaskan berkaitan dengan syarat-syaratnya, kelayakannya untuk menebus RM100 e-Madani ataupun e-Tunai ini. Seterusnya berkaitan dengan penggunaannya. Ini ramai yang bertanya, ada yang bertanya boleh tak guna di TikTok Shop, boleh tak guna buat pembelian online di Shopee, boleh tak beli top up secara online dan sebagainya. Okey, konsep penggunaan e-Madani ataupun e-Tunai ini adalah secara offline. Ingat tu, secara offline. Anda tak boleh beli barang online di Shopee, di TikTok dan sebagainya. Ingat tu, segala macam pembelian secara online tidak dibenarkan penggunaannya RM100 ini. Penggunaannya hanya boleh dilakukan secara offline, bermakna anda perlu pergi ke mana-mana kedai yang menerima pembayaran secara QR code daripada e-wallet yang telah pun dinyatakan. Ingat tu. Bermakna sebagai contoh, kalau katakanlah anda nak beli top up di kedai, okay, ingat tu, beli top up di kedai dan kedai itu menerima pembayaran secara QR code daripada aplikasi. Sebagai contoh, Touch and Go yang dibenarkan untuk penebusan RM100 e-Madani ini. Jadi kalau mereka menerima pembayaran secara QR kod daripada Touch and Go tersebut di kedai mereka, yang mana anda perlu tunjukkan handphone anda, tunjukkan aplikasi tersebut untuk di-scan QR code dalam aplikasi Touch and Go itu, bermakna itu boleh dilakukan. Jadi konsepnya mudah saja. Segala macam pembelian di mana-mana saja, di pasar malam juga boleh sebenarnya, kerana sekarang ini kalau anda perasan ramai penjaja di pasar malam menerima pembayaran
secara e-wallet ataupun cashless ini. Jadi konsepnya mudah, offline. Ingat tu, jangan lagi ada yang bertanya boleh tak nak beli top up game dan sebagainya secara online. Semua pembelian secara online tak dibenarkan. Dan juga tak boleh nak transfer duit itu untuk mendapatkan tunai. Ada yang bertanya, kalau katakanlah dia tebus daripada aplikasi MAE sebagai contoh, adakah nanti dia boleh transfer duit tu ke bank lain ataupun keluarkan duit itu? Tak boleh, walaupun itu MAE, tapi tak boleh untuk digunakan untuk transfer ataupun keluarkan duit RM100 itu. RM100 itu hanya boleh digunakan secara offline di kedai, di mana-mana tempat yang menerima pembayaran secara QR code untuk MAE. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibenarkan ada 4 seperti yang ramai sedia maklum. Boost tak boleh buat kali ini, sebelum ini boleh, tapi sekarang ini untuk e-Madani ataupun e-tunai RM100 ini tak boleh gunakan aplikasi Boost. Aplikasi yang dibenarkan adalah yang pertama Touch and Go e-wallet, kemudian kita ada Shopee, kemudian kita ada Settle dan terakhir kita ada MAE. Jadi 4 aplikasi ini. Kalau anda belum ada lagi salah satu daripada aplikasi ini, anda perlu install terlebih dahulu dalam handphone anda. Ingat tu, bagi mereka yang dah sedia ada aplikasi ini, tak perlu lagi nak install baru, gunakan aplikasi sedia ada tersebut. Salah satu daripada 4 tadi, nanti pada 4 hari bulan Disember, hari Isnin jam 8 pagi akan ada pautan dalam aplikasi tersebut untuk anda klik dan menebus. Mudah saja sebenarnya, tak perlu nak risau mengetahui bagaimana cara untuk menebus. Caranya mudah, install aplikasi itu kalau masih belum ada. Kalau dah ada, tunggu saja sehingga 4 hari bulan Disember nanti. Jadi 4 hari bulan Disember nanti buka aplikasi tersebut. Dalam itu nanti akan ada link untuk anda klik untuk anda tebus RM100 ini. Dan bagi mereka yang bertanya kenapa susah-susah nak adakan e-tunai ataupun e-Madani ini, okey, kita harus ingat ada bantuan yang disalurkan secara tunai sebelum ini seperti STR dan sebagainya. Tapi bantuan ini adalah khusus untuk menggalakkan penggunaan cashless, penggunaan e-wallet, kerana kita sedar sekarang ini di Malaysia sebenarnya penggunaannya masih lagi belum meluas kalau dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain sebagai contoh Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Mereka ini sebenarnya sekarang telah pun mengalu-alukan dan banyak sebenarnya penggunaannya secara meluas di negara mereka. Tetapi kalau di Malaysia kita lihat sekarang ini sambutannya masih agak hambar, menyebabkan kita agak ketinggalan daripada negara-negara ASEAN. Jadi ini adalah tujuannya e-Madani ataupun e-tunai ini diperkenalkan untuk menggalakkan penggunaannya. Bagi mereka yang mungkin tak pernah guna, inilah masanya untuk anda belajar, untuk anda mengetahui berkaitan dengan perkara ini agar anda tidak ketinggalan daripada teknologi ini. Tak kiralah warga emas ataupun warga muda ataupun siapa sahaja, semuanya memainkan peranan yang penting untuk mengetahui, untuk belajar berkaitan dengan e-wallet ini. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.